Rahmatullah wasi'at kulli syai. Rahmat Allah. Tuan-tuan, saya sebut lagi tuan-tuan, bila kita melihat manusia dengan pemandangan yang insaf, kita akan banyak penilaian-penilaian yang lain. Itu saya sebut. Secara umumnya Syiah ni sesat. Secara umumnya. Tetapi secara individunya, adakah setiap Syiah ahli neraka? Kita tak kata. Tak kata. Adakah Syiah menjadi ahli neraka tak masuk syurga? Kita tak kata. Urusan ini urusan Allah Jalla wa'ala. Satu orang kalau lahir di Tehran, tak ada orang mengajak dia tahu tak Syekh tu dah mengajak. Lahir di Malaysia, lahir di apa pun, sebahagian orang mengajak tak, maklumat agama hak betul tak sampai, tu di Malaysia boleh bersalah. Kalau kita tak pi, kita penyegan. Di negeri dia, bukan semua rakyat ada duit boleh duduk tengok TV luar negara ke. Ada kemampuan nak mengkaji perbandingan antara mazhab-mazhab, ataupun ada kemampuan nak berfikir lebih daripada tu. Sebahagian mereka wanita, suri rumah, ibu, orang-orang kampung, orang-orang awam, mereka memanggil Allah Jalla wa'ala, dan sebahagian mungkin juga mereka melakukan amalan-amalan yang salah berdasarkan penilaian kita, tetapi itu adalah berdasarkan apa yang sampai kepada mereka daripada maklumat agama. Allah Maha Suci daripada mengazabkan hamba-hambanya apa yang mereka itu tak tahu dan tak mampu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kata Allah, kami tidak akan mengazab melainkan setelah kami menghantar rasul. Saya percaya ramai rakyat Iran yang tidak akan diazab Allah jika tak sampai kepadanya maklumat yang betul. Maka sebab itu bila kita tengok orang tak sampai maklumat betul pada dia, kita lapang dada. Mudah-mudahan ada peluang kita habang hak betulnya apa. Kita tak boleh nilai orang semua macam kita. Awak mereka tak baca internet ke? Semua orang ada internet. Bukan semua dia faham. Hak duk tengok internet pun tak kerti-kerti. Bukan semua dia boleh cari. Jadi dengan kadar itu kita kata secara umumnya ajaran itu dhal pada pandangan ahli sunnah wal jamaah, stray, menyimpang. Tetapi kita tetap kata, adakah semua geng-geng Iran itu masuk neraka? Kita tak kata. Wallahu ta'ala alam. Urusan dia. Hatta Kristian, hatta Hindu, hatta Buddha, yang mana mereka tu tak tahu tentang ajaran yang sebenar, tak ada siapa sampaikan. Maha suci Tuhan daripada mengazabkan hamba-hambanya tanpa sebab. Kalau duduk di Tibet apa lagi dia tahu? Dia tengok Dalai Lama, dia tak pernah tengok Dalai baru. Dan itulah kadar Tuhan yang telah diterjemahkan kepada mereka. Itulah kadar yang orang render Tuhan pada dia, persembahkan pada dia banyak tu. Maka kerja pendakwah membawa agama untuk sampai pahala untuk kita. Pahala untuk kita. Akhirnya yang berdosa mungkin kita. Sebab kita tak beri habaq. Setelah Allah memberi rahmat agama. Rahmat tentang agama. Rahmat. Hebat rahmat agama. Manusia tak ada agama ni celaka otak dah. Dalam nak menentukan Tuhan pun pening. Tuan, saya pergi satu temple di Japan, satu shrine ya. Yalah, dia call shrine lah. Ada dia buat rumah besar, tandas Tuhan. Saya tanya tu, dia kata tanda adakah orang pergi? Dia tak ada. Dia pun segan nak bagi tahu, tapi terpaksa bagi tahu dia buat tanda Tuhan. Apa saja benda yang dia dapat kerana nak mencari Tuhan. Tak ada orang yang bagi tahu agama yang benar kepada mereka.
Sebab tu dapat agama yang benar, Allah kurniakan hati yang tenang, jiwa yang tahu jalan untuk menuju pada satu rahmat yang tidak ada nilai. Tak ada nilai. La ya'rifuhu illa man zaqah. Taklah faham benda ni illa man yazuquh. Tidaklah faham benda ni melainkan orang yang merasainya. Kata orang sufi. Tak faham hakikat ini, halawatul iman, kemanisan iman. Serabut, tak dapat nak tentukan Tuhan. Apabila susah nak minta pada siapa? Ada satu tempat saya pergi, depa ada satu pokok besar di Tokyo. Semua hajat tulis di situ. Atas kertas, atas kayu tulis, gantung kat pokok. Gantung cantik, kemas. Puluh-puluh ribu hajat manusia minta kat pokok. Itu sama juga, kita pergi ke Mesir, orang ada hajat tulis atas kertas, bubuh di kubur Imam Syafi'i. Dan kita bila tengok Tuhan orang Jepun, dalam Shinto dia ada puluh-puluh ribu Tuhan. Tuhan orang India, Tuhan yang betul-betul bersifat perkauman. Itu saya sebut pada kawan-kawan Japanese. Ini benda yang Islam deny. Tuhan dia beyond, merentasi segala-galanya, transcendent. Tuhan ni segala-galanya rentas. Tak boleh. Tuhan ni bersifat macam untuk sesuai untuk dengan wajahnya, dengan pakaiannya. Tuhan tu Tuhan Jepun lah. Sedangkan Tuhan kita, sebab tu dalam agama kita alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tak tahu makna tu, kita nampak ringkas, tapi kita Tuhan dah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Alam Jepun, alam Cina, alam India, Tuhannya satu. Kok kata ada orang Jepun Tuhan jenis lain, orang Cina rupa lain, orang Kristian rupa lain. Ini semua Tuhan yang bersifat tempatan, tak layak jadi Tuhan. Habis tu kalau dia jadi Tuhan di situ, siapa yang Tuhan di tempat kita pula? Di Tuhan bahagian jaga angin, bahagian jaga musim sejuk, bahagian jaga musim panas. Hak neri hak panas selalu dengan hujan ni macam mana? Kita tak faham. Sebab tu bila mesej Nabi mai alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan Rabbul Alamin. Tak badan ni semua Tuhan-Tuhan nak duduk pupuh-pupuh ni. Ni Tuhan kat pokok tu, Tuhan kat kuil tu. Tuhan tu sangat bersifat tempatan. Dia tak boleh jadi Tuhan. Rupa pun rupa Jepun, rupa pun rupa India, rupa pun rupa Mak Saleh. Macam mana Tuhan bersifat macam tu? Tuhan mesti beyond everything, beyond semua makhluk, baru dia boleh jadi Tuhan. Maka orang Islam waktu bilang alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim. Yang ar-rahman ar-rahim, contoh pergi tengok kuil, ada Tuhan mereka nak masuk kat temple mereka tu, ada ni hak jaga temple tu tajam gigi dengan tombak duk macam ni. Siapa buat tak kena aku tombak. Tengok hak jaga tu. Tuhan bersifat rahmat. Tuhan bersifat rahmat. Islam tak pernah perkenalkan Tuhan dalam rupa, melainkan yang memperkenalkan Tuhan dalam wajah kegarangan, kesombongan ialah orang-orang agama. Jaga Tuhan ambil hamba neraka, tak habis-habis orang masuk neraka. Siapa masuk syurga? Betul. Tetapi Allah tidak mulakan alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim. Lepas tu baru dia maliki yaumiddin. Tapi ada orang akan buat salah,
walaupun dia Rahman Rahim. Oleh kerana itu dia Maliki Yaumiddin, dia yang akan memutuskan pada hari pembalasan nanti. Tetapi jalan kepada Tuhan sentiasa senang, kan dia Ar-Rahman, kerana dia Ar-Rahim. Tidak perlu pergi ke tempat, mesti pergi ke kuil baru berjumpa Tuhan. Dia Rabbul Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hebat. Sebab tu dia jadi Fatihah. Hanya Engkau kami sembah, hanya Engkau kami pohon pertolongan. Iyyaka, bukan na'budu iyyak. Kami sembah mendadak. Iyyaka na'budu. Iyyaka dulu baru na'budu. Itu dia dari struktur ayat. Iyyaka na'budu, dia boleh na'budu iyyak, betul, kami sembah Engkau, tak iyyaka yang mana hanya Engkau na'bud, wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau kami pohon pertolongan. Ada minta sembah Tuhan lain, tapi bila ada masalah dengan padi apa, kena minta tolong kepada Tuhan padi. Lepas Tuhan banyak. Dalam Shinto semua boleh jadi Tuhan. 8,000 Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Hebat. Bila kita pergi, sebab itu penting comparative religion untuk orang melihat perbandingan agama. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.